Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamar Amir tentang isu Hulu Terengganu yang kelirukan Dewan. Sebelum saya baca sedikit dekat media Harapan Daily ni, ramai puas hati tengok Shahrizan sekolahkan MP PAS di Parlimen. Klip video tular sejak semalam tadi di media sosial mengundang perbincangan hangat apabila Ahli Parlimen Shahrizan Johan menemplak menyengolahkan Ahli Parlimen Hulu Terengganu Datuk Rasul Wahid. Kami tengah respon itu Kamar Media, akan tengok komen macam biasa. Tolonglah, nak cerita pasal benda ni baca dulu. Mana-mana ahli tidak boleh mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Tadi Hulu Terengganu telah mengatakan bahawa nanti apabila bulan puasa boleh, sesiapa yang tidak berpuasa tidak boleh didakwa. Tapi sebenarnya Tan Sri Yang di-Pertua, kalau kita tengok enactment yang dibatalkan dalam kes Nick Elin tidak termasuk kesalahan untuk tidak berpuasa. Saya minta supaya Hulu Terengganu pertama baca dulu, kedua tarik balik. Okey, kalau gitu saya tarik balik lah. Tapi maknanya undang-undang lain itu pakai contoh. Undang lain yang ditarik balik. Contoh tu kena bagi yang betul lah Hulu Terengganu. Baca dulu. Ini tak bukan. baca terus nak buat persepsi dalam Dewan Yang Mulia ini. Ini peluang saya betul. Kalau saya tak check tadi, you dah bawa pergi TikTok, dah satu Malaysia dah masuk. Tolonglah, nak cerita pasal benda ni baca dulu. Jangan koyak. Okey. Jangan koyak. Ini bukan isu koyak. Hulu Terengganu adalah seorang senior. Masa saya. Benda ni baca dululah. Bagaimana nak menyelesaikan masalah kehidupan ekonomi rakyat, bagaimana poket rakyat mau diisi. Bukan cerita benda yang remeh yang tak ada diada-adakan. Malu saya bila saya dengar ahli parlimen dari Kuala Terengganu tak sebut nama pun saya malas saya. Benda yang tak ada diada-adakan dan parlimen tercemar begitu saja. Saya bukan kali pertama saya nak marah saudara. Tiap-tiap kali dewan bersidang mesti saya akan bercakap, mesti naik angin saya. Bagi dol betul lah dia orang ni saudara. Yes, Pak Pacu, benar. Sebab itu titian bangsa kita kena reput. Ahli-ahli parlimen yang bersikap begitu hanyalah ahli-ahli parlimen Melayu. Bukan ahli parlimen daripada kaum lain. Kita bergaduh sama kita. Ini yang saya katakan, titian bangsa kita semakin reput sebab masa kita berikan untuk mereka mewakili kita. Tak kisahlah sama ada orang sokong ke tak sokong, tapi anda mewakili kawasan yang anda menangi. Dalam sistem demokrasi, satu undi pun anda menang, tapi anda mewakili keseluruhan penduduk di situ. Rakyat menantikan sokongan. Saya tengok gambar, saya menyampah saya. Mereka bukan lain kawan-kawan saya juga. Saya bertegur sapa dengan mereka, tapi saya hilang penghormatan. Nak panggil mereka sebagai yang berhormat pun, gelilah saya. Sebabnya, tak sewajarnya mereka bergelar yang berhormat. Kalau menggunakan masa Dewan hanya untuk bercakap perkara-perkara yang remeh. Ingatkan waktu Agong dah bertitah. Duri Amala, Sri Paduka Pertuan Agong dah mengingatkan. Gunakanlah Dewan ini sebaik mungkin. Sebab baginda pun dia kata saya sebenarnya malu nak datang ke Dewan. Ingatkan dah adalah satu kesedaran. Tak ada saya. Masih bergaduh sama sendiri. Ini yang agak mengecewakan saya. Parlimen tidak lagi dapat dijadikan jambatan menghubungkan pemikiran pemimpin-pemimpin rakyat untuk menyantuni kehidupan warga bangsanya. Ini yang cukup mengecewakan saya, saudara. Sebab tak pasal-pasal lah. Apalah salahnya bila persoalan daripada wakil rakyat pada menteri jawab. Kalau nak tengkah lah, tak ada masalah. Kemudian dalam ucapan junjung kasih pada tuanku, zahirkan harapan kita agar negara kita makmur di bawah payung tuanku, dan tuanku menegur dan kami berjanji, marilah kita sama-sama santuni. Ini tak ada saudara. Yang bukan-bukan. Lepas sorang-sorang buat perangai. Akhirnya speaker suruh tarik balik. Lepas tu tarik balik. Saudara bayangkanlah kalau nama tuanku pun dia tak tahu nak sebut. Ini wakil rakyat apa? Semalam saya dah bercakap. Saya memang leceh lah saudara. Ini memang kambing lah dia orang ni. Nak kata apa saya tak tahu. Saya nak sebut perkataan-perkataan lain tu saya tak mampu. Saya bukan orangnya suka mencarut maki hamun. Tapi bila mereka bercakap benda-benda yang remeh, kalau sebagai ahli parlimen, wakil rakyat saudara,
mewakili rakyat di Padang Serai. Saya rasa rakyat Padang Serai harus malu mempunyai seorang wakil rakyat yang tak kenal rajanya. Sehingga terpaksa ditegur oleh speaker. Semalam dia terpaksa lah minta maaf, mohon ampun pada tuanku. Bagi saya, bila buat silap, minta ampun. Silap, minta maaf. That's not enough, brother. Tidak mencukupi. Yang kita mahu, parlimen digunakan bersidang, berbincang untuk kepentingan rakyat. Bukan bercakap sembrono. Bukan memperlihatkan kedangkalan anda. Sebagai orang yang sewajarnya dihormati, hilang penghormatan rakyat. Itu kadang saya, sebab saya kata tadi saya, yang malunya tu bukan orang lain, orang kita. Warga kita, saya. Tidak. Kalau yang bercakap tu di AP, saya ingat baru duduklah Dewan. Kalau bercakap tu daripada kaum India, baru duduk Dewan. Ini tidak, saudara. Mempersoalkan isu agama, isu raja. Lepas tu ada pula itu korupsi, konon-kononnya, ada nak membeli dan sebagainya. Tak ada. Ini masalahnya, saudara. Itu keadaanlah, saudara. Jadi saya haraplah supaya parlimen pada hari Isnin nanti bersidang, sama-samalah kita berdoa agar ada kesedaran, adalah keinsafan di kalangan ahli-ahli parlimen untuk kembali to the line. Itu saja harapan kita. Baik, saudara. Hari ini sebenarnya saya ingin nak bercakap, nak membicarakan tentang hari ini, hari ulang tahun yang ke-58 MARA. Sempena Kongres Ekonomi daripada 29 Februari hingga 2 Mac, hingga besok, saudara. Dan kita melihat, suka tak suka, kena terima hakikat. MARA sudah pun berjaya melahirkan sebegitu ramai warga bangsa kita yang maju. Mereka maju dalam bidang pendidikan, maju dalam bidang ekonomi. Tetapi sejak akhir-akhir ni, saya melihat ada sedikit kemunduran. Ada kerapuhan. MARA sudah tidak lagi dilihat sebagai tempat untuk melindungi warga bangsa. Sedangkan dulu, MARA ini diasaskan sempena Kongres Ekonomi Bumi-Putera yang pertama. MARA. Sekarang ni MARA, itu hari saya katalah, saya berjumpa dengan pengurusi MARA, Datuk Ashraf. Beliau mengatakan bahawa dia lebih banyak konsentrate untuk melihat pusat-pusat pengajian tinggi. Pusat-pusat pengajian tinggi itu biarlah Datuk menteri yang jagakan, Datuk Zamri Abdul Kadir. Biarlah dia yang memantau perkembangannya. Yang kita nak tahu, MARA bantu usahawan kita bagaimana. Banyak produk-produk yang dihasilkan oleh warga desa yang sepatutnya digembling oleh pegawai-pegawai MARA. Pegawai MARA ada di setiap daerah, saya. Tapi ekonomi bangsa kita tak dijana dengan sebegitu baik. Saya haraplah Datuk Ashraf Wajidi, saya tak ada berhasrat untuk nak marah dan sebagainya. Tapi saya mahu kalau boleh, pegawai-pegawai MARA tumpukan ke arah untuk membangunkan ekonomi. Ini sempena Kongres Ekonomi, saya. Jasa MARA memang siapa pun tak boleh nafikan. Memang telah pun berjaya. Anak-anak kita belajar, dapat beasiswa MARA dan sebagainya. Tetapi tak mencukupi hanya education dan pendidikan. Bagaimana usahawan-usahawan mereka, usaha-usaha tani mereka. Sebab itu semalam, Yang Amat Perdana Menteri sendiri hadir. Walaupun beliau dijadualkan berucap besok. Jadi kerana keprihatinannya untuk melihat sejauh mana warga kita, bangsa kita bercakap soal ekonomi bangsa, dia hadir, dia nak tengok, nak dengar. Tapi memanglah kadang-kadang tu agak mengecewakanlah, saudara. Sebab bagaimana saya katakan tadi semalam, Datuk Johari Ghani sekali lagi menyebut dalam cakap dalam Kongres Ekonomi, Datuk Johari Ghani selaku ahli parlimen, Titiwangsa yang juga selaku ketua perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan, beliau menjelaskan Bumiputera ketinggalan dalam bidang keusahawan kerana wujudnya budaya Alibaba. Ini juga yang telah disuarakan oleh Presiden UMNO sewaktu beliau berucap merasmikan Kongres Ekonomi. Datuk Sri Zahid awal-awal dah bagi tahu supaya kita tak mahu lagi melihat budaya Alibaba, dan ini disahkan oleh Datuk Johari Ghani. Katanya Bumiputera ketinggalan dalam bidang keusahawan disebabkan budaya Alibaba. Bagaimanapun beliau yang juga pernah menjadi Menteri Keuangan 2
Beliau mengatakan bahawa Alibaba itu telah menyebabkan usahawan Bumiputera mengalami kerugian berbanding ejen-ejen Bumiputera. Dan banyak orang kita dulu. Sebab itu sekarang ni dah tak ada dah, alhamdulillah. Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun menyekat kegiatan tersebut. Tak ada lagi lah orang jadi orang tengah, boleh dapat projek dan sebagainya. Kerana cukup dah kita cari orang tengah. Dia kata waktu saya, ini kata Datuk Jogani lah orang panggil dia. Waktu saya duduk jadi Menteri Keuangan 2 dulu, dalam tempoh 25 tahun, sebanyak 1.7 triliun projek telah diberikan kepada Bumiputera. Tapi akhirnya yang dapat manfaat mereka yang jadi ejen kepada Bumiputera. Bukan Bumiputera. Itu realitinya. Dan sekarang ni, bila keadaan itu cuba disekat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, mula mereka menghamburkan maki hamun. Itu keadaan saya. Sebab kata Datuk ada, kata Datuk Jo ada ejen-ejen Bumiputera yang jadi pemain industri di peringkat antarabangsa. Sebab itu kita tak mahu lagi konsep Alibaba ini, kalau ada posisi atau dasar baru, tak kena pada tempatnya. Dan kita mengharapkanlah agar Kongres Ekonomi mencernakan sesuatu. Begitu juga yang diharapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mengharapkan bahawa Kongres Ekonomi kali ini dapat menzahirkan harapan untuk mencetuskan anjakan terhadap usaha memperkasa dan mereformasi agenda pembangunan ekonomi Bumiputera. Selaku Perdana Menteri, selaku pejuang rakyat, beliau tahu benda ni. Sebab itu beliau berharap Kongres yang berlangsung selama 3 hari, sejak semalam saya, dapat menjadi platform untuk merancang hala tuju dalam pembangunan ekonomi Bumiputera. Sebab itu beliau mengharapkan wacana yang kritis sepanjang Kongres berlangsung mampu menzahirkan cadangan-cadangan hala tuju ke mana negara yang perlu dibawa. Ini pendekatan baru itulah untuk mencetus anjakan terhadap usaha memperkasa dan mereformasi agenda pembangunan ekonomi Bumiputera. Itu harapan dan impian Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun besok kita tunggulah saya apa ucapannya. Tapi saya yakin beliau begitu tinggi harapannya. Begitu juga saya lihat antara cadangan terbaik adalah cadangan daripada Timbalan Speaker Datuk Ramli. Datuk Ramli Magno, beliau selaku ahli parlimen Cameron Highland. Hari ini beliau menzahirkan harapannya kerana beliau mewakili warga masyarakat orang asli. Dan beliau sendiri lah keturunan orang asli. Jadi beliau mencadangkan supaya kerajaan dapat membuka sekurang-kurangnya 5% kosa, 5% kota kemasukan pelajar orang asli ke Maktab Rendah Sains Mara dan sekolah berasrama penuh. Selaku Timbalan Ketua Dewan Rakyat, Datuk Ramli mengatakan pengambilan pelajar-pelajar orang asli ke MRSM dan sekolah berasrama penuh adalah secara rawak dan tidak melibatkan sebarang kota. Sebab itu dia merayu, bukalah pintu MRSM, bukalah pintu sekolah berasrama penuh kepada kami masyarakat orang asli. Saya bersetuju. Sebab beliau mewakili warga orang asli. Jangan sesiapa menafikan. Mereka adalah warisan. Mereka adalah pribumi. Jangan kita bersikap macam mana Inggeris di Amerika. Akhirnya Red India dinafikan. Jadi menurut Datuk Ramli, dia kata saya antara orang asli pertama yang dididik dan dibentuk di sekolah berasrama penuh pada 1971. Itu beliau membuat kenyataan waktu hari ini sewaktu membentangkan Kertas Kerja dan meminta supaya kerajaan dapat membuka. Saya bersetuju sangat saya. Berilah kota kepada mereka. Kasihanilah. Tak cukup hanya sekadar diwujudkan jabatan orang asli. Tak cukup. Mereka memerlukan pembelaan daripada kita saat kita berkuasa. Nak harapkan orang lain, kaum lain, tidak adalah saya. Dan saya juga agak tertarik apabila beliau selaku ahli parlimen Cameron Highland menyatakan bahawa Pahang kabarnya akan melaksanakan inisiatif untuk memberi peluang kepada warga orang asli menyertai tanah rancangan Felda pertama untuk orang asli yang akan dibangunkan di negeri Pahang. Inilah saya rasakan satu tindakan yang murni yang dilakukan oleh Datuk Warasdi yang juga turut merasa keprihatinan, denyut nadi
warga orang asli yang tinggal di bumi tercinta ini, saudara. Jangan kita nafikan. Jangan kita nafikan mereka adalah warga pribumi. Sebagaimana kita menuntut ini tanah Melayu, jangan kita nafikan mereka juga orang asli yang ada juga tuntutannya. Cuma mereka tidak berkesempatan untuk menimba ilmu, menagih pelajaran yang begitu hebat macam kita sebab mereka tidak beri kesempatan. Sebab itu kalau diberi peluang untuk mereka belajar dalam sekolah berasrama penuh, MRSM, mereka juga akan mengembeling keluarga mereka. Saudara, saya bersetuju dengan cadangan Datuk Ramli dan saya haraplah agar dapatan daripada Kongres Ekonomi ini yang berlangsung di Putrajaya dapat membuahkan sesuatu untuk warga pribumi. Berlaku adillah pada mereka, saudara. Okey, kan saya baca detail lagi. Ya, selepas ahli Parlimen PAS itu memberi contoh yang tidak tepat ketika mengulas mengenai 16 pertukaran enakmen syariah Kelantan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan. Rasul mendakwa selepas ini siapa yang tidak berpuasa tidak boleh lagi didakwa kononnya kerana kesalahan itu tidak berpuasa telah dibatalkan. Perkara itu dibantah Syahrizani yang menegaskan bahawa kesalahan tidak berpuasa sama sekali tidak termasuk dalam 16 enakmen syariah yang dibatalkan oleh Mahkamah. Itulah dia mencakap sedang mulut dia baca bentak. Okey, sama itu semua. Inokan kerja apa pada Nabi Ibrahim. Assalamualaikum.